tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Yang dihormati Encik Zulkifli bin Ahmad selaku pensyarah kurikulum pendidikan awal kanak-kanak serta pensyarah-pensyarah diploma pendidikan awal kanak-kanak. Yang dihormati panel jemputan kita iaitu Cikgu Alfian bin Mansur dan Cikgu Azlinda binti Muhammad Nuruddin. Yang dikasihi Saudara Muhammad Afizi bin Abdullah serta Saudari Wan Nur Syuhada binti Wan Muhammad Ghazali selaku pengerusi dan timbalan pengerusi serta semua ahli jawatan kuasa pelaksana dan para hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Bengkel Pendidikan Awal Kanak-Kanak kelas PAKK 2 2021. Hari ini hadirin dan hadirat sekalian, program kita pada hari ini akan membincangkan tentang topik kesinambungan kurikulum standard prasekolah kebangsaan dengan tahun 1. Jadi bagi memberkati majlis kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita menandatangan, mengaminkan bacaan doa yang akan dibacakan oleh saudara Said Hashar bin Said Mustafa. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar? Dengar? Dengar suara saya? Boleh. Boleh dengar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا ويغني ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهدنا بها من جميع الأهواء والآفات وتحصل لنا بها جميع الحاجات وتحررنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها صحيح الحياة من جميع الخيرات في الحياة ودام محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أحوي علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وأهواء الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau keselamatan di dalam agama, di dunia dan di akhirat, afiat pada jasad, tambahan pada ilmu, berkat pada rezeki. Kami mohon darimu taubat sebelum mati, rahmat ketika maut dan keampunan selepas maut. Ya Allah, ringankanlah kami menghadapi sakaratul maut, berjaya lepas dari neraka dan keampunan pada hari hisab. Ya Allah, janganlah Engkau tinggalkan kami di tempat kami ini satu dosa pun kecuali Engkau ampunkan, tidak ditimpa satu kesusahan pun kecuali Engkau hilangkan, tidak menghadapi sesuatu hutang pun kecuali Engkau lunaskan, tidak ditimpa sesuatu penyakit pun kecuali Engkau sembuhkan, tidak ditimpa sesuatu keaiban pun kecuali Engkau rahsiakan, tidak ditimpa seorang musuh pun kecuali Engkau hinakannya, dan tiada satu hajat dunia atau hajat akhirat pun kecuali Engkau tunaikan dan pemudahkannya dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang maha belas kasihan. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhan kami, pemudahkanlah pengurusan program pelajar pendidikan awal kanak-kanak yang dihadiri oleh para
guru kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah dari kami permintaan kami bahawasanya Engkau Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui, dan terimalah taubat kami bahawasanya Engkaulah Tuhan yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Cucurilah rahmat dan sejahtera olehmu ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan sekalian sahabat-sahabatnya. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika bin nabiyyikal karim ya Muhammad ya Nabi rahmah, inni tawajjahu bika ila rabbi fi hajati litukhdalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Said Muhammad Hashar bin Said Mustafar atas bacaan doa itu tadi. Jadi, tanpa melengahkan masa, saya akan serahkan program ini kepada moderator saudari Nur Adibah. Silakan. Teruskan agenda kita yang utama. Saya ingin memperkenalkan dua ahli panel yang tak asing lagi dengan kepakaran mereka, iaitu panel yang pertama ialah Cikgu Alfian bin Mansur. Beliau merupakan guru cemerlang prasekolah dan mengajar di Sekolah Kebangsaan Orang Asli Sayong Pinang, Johor dan mempunyai pengalaman mengajar selama 10 tahun. Antara pencapaian beliau ialah beliau Beliau juga merupakan jurulatih utama pendaftaran KSPK 2017, jurulatih utama Smart Team Action Rise, jurulatih utama English Digital Learning dan juga pakar rujuk kajian mahasiswa kedoktoran UPSI, UKM dan UPM. Terima kasih Cikgu Alfian kerana sudi bersama kita pada hari ini. Macam mana Tuan? Cikgu, sihat? Kita harap cikgu dapat bersama. Alhamdulillah. Baik, seterusnya suka saya memperkenalkan panel yang kedua ialah Cikgu Azlinda binti Muhammad Nuruddin, juga merupakan guru cemerlang prasekolah dan mengajar di Sekolah Kebangsaan Sungai Teluk. Antara pencapaian beliau ialah beliau merupakan Education Influencer KPM. Selain itu, beliau juga merupakan jurulatih utama Kebangsaan 3R Prasekolah, jurulatih utama Pentaksiran dan Pendidikan Sivik Negeri. Selain itu, beliau juga ketua jurulatih utama Daerah Kota Tinggi. Beliau merupakan guru kualiti dan inovasi Daerah Kota Tinggi serta beliau mendapat anugerah emas Pertandingan Inovasi Kebangsaan 2020. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Azlinda di atas kesudian menghadiri bengkel kami pada petang ini. Selamat datang diucapkan kepada Puan. Datang. Terima kasih. Okey Fizi. Sebelum kita nak ajukan soalan kepada ahli panel kita ni, boleh tak Fizi terangkan sikit apa dia berkenaan KSPK ni sebenarnya? Silakan. Okey, baik, boleh. Jadi untuk meningkatkan kefahaman kita tentang topik kita pada hari ini, sukalah saya untuk menerangkan sedikit apa itu KSPK ataupun bahasa rasminya Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Okey, baik. KSPK ini telah diperkenalkan pada tahun 2010 dan ia bertujuan untuk memperkembangkan lagi potensi kanak-kanak yang berumur dari 4 tahun hinggalah ke 6 tahun secara menyeluruh. Baik, bersepadu dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Okey, dengan persekitaran pembelajaran yang selamat serta menyuburkan melalui aktiviti yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Jadi itulah sedikit tentang KSPK. Jadi berbalik pada topik kita pada hari ini iaitu kesinambungan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dengan tahun 1. Jadi
saya tak nak melengahkan masa. Saya nak terus saja kepada soalan pertama. Okey, yang saya tujukan. Okey, kita bagi Cikgu Afian untuk menjawab soalan yang pertama dahulu. Okey, Cikgu. Apakah sebenarnya hasrat kurikulum standard prasekolah kebangsaan ni? Apa sebenarnya hasrat KSPK itu sebenarnya? Mungkin Cikgu boleh terangkan kepada kami semua. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam perkenalan kami sekali kepada rakan moderator kita, Barisan Pensyarah yang turut hadir pada hari ini, rakan panel dan juga barisan peserta bagi bengkel pendidikan awal kanak-kanak senambungan kurikulum standard prasekolah kebangsaan dengan tahun 1. Baiklah, saya harap kita dapat melaksanakan sesi ini secara santai lah, boleh? Okay, sebab kita dalam bercuti kan, so kita buat santai-santai lah. Okay, jadi kita nak merungkai beberapa persoalan yang telah pun diajukan kepada saya, rahsialah kononnya. Okay, sebagai panduan kepada topik perbincangan kita pada hari ini. Baiklah, jika ditanya apakah, okay, sorry cikgu agak tenggelam sekejap, saya kuatkan sikit-sikit. Okey, sudah jelas tak? Okey cikgu. Okey, maaf tadi saya slowkan sikit volume. Okey, jika ditanya apakah hasrat kurikulum standard prasekolah kebangsaan, kita tak boleh lari daripada menyentuh aspek falsafah pendidikan negara itu sendiri, di mana ianya telah menzahirkan KSPK 2017 sekarang ni. Baiklah, kalau kita lihat kembali apakah matlamat falsafah pendidikan negara, dia menggariskan 4 aspek untuk melahirkan murid yang seimbang dalam 4 aspek, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Okay, tetapi bersesuaian dengan keperluan semasa, kita tambah lagi satu iaitu sosial. Okay, jadi sekarang kita ada 5 aspek yang kita nak beri keseimbangan kepada murid, iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial, atau kita panggil sebagai JERIS. Kalau kita rujuk dalam dokumen standard prasekolah kebangsaan, ada 9 objektif yang kita sebut sebagai hasrat KSPK. Kalau kita perhatikan satu persatu hasrat-hasrat tersebut ataupun objektif tersebut, kita akan lihat ianya melengkapi setiap jenjang yang diperkenalkan oleh bahagian pembangunan kurikulum, iaitu untuk memberi keseimbangan dalam komunikasi, memberikan komunikasi yang berkesan kepada murid-murid, kemudian mengamalkan nilai-nilai Islam. Kalau dalam nilai-nilai Islam kita boleh lihat dalam tunjang kerohanian dan juga pendidikan Islam. Kemudian mengamalkan nilai-nilai masyarakat Malaysia, kemudian menghargai dan peka terhadap budaya masyarakat Malaysia, ini kita boleh lihat dalam KM, tentang kemanusiaan. Kemudian menyayangi dan menghargai alam sekitar, memperkembangkan konsep kendiri yang positif dan keyakinan diri, ini dalam KD. Kemudian mempraktikkan amalan kesihatan, membina kecergasan. Okay, kalau tu saya baca semua ya. Okay. So semua itu terkandung dalam KSPK. So dalam KSPK ni sebenarnya dia telah lengkap, dan untuk menghasilkan kurikulum, kalau boleh lihat dalam kita punya kurikulumnya, dah linear dah kan. dalam GSKP kita sebenarnya dah terlalu, orang kata bukanlah sempurna, tetapi telah mencakupi pelbagai aspek. Jadinya hasrat KSPK ini adalah untuk melahirkan murid-murid prasekolah yang seimbang daripada 5 aspek utama dalam falsafah pendidikan kebangsaan atau falsafah pendidikan negara. Seterusnya dapat mempersiapkan murid prasekolah sebelum ke prasekolah itu sendiri. Okay, jadi saya rasa itu satu mukadimah salam perkenalan untuk topik kita seterusnya. Saya serahkan semula kepada tuan moderator. Alhamdulillah. Dah jelas ya tadi penyampaian Cikgu Alfian berkenaan matlamat hasrat KSPK itu tadi. Banyak sebenarnya maklumat yang kita ketahui. Okay, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Alfian. Terusnya semestinya dalam setiap pendidikan mempunyai elemen-elemen yang dapat merentasi kurikulum. Soalan ini seterusnya diajukan oleh Puan Azlinda untuk
menerangkan apakah dia elemen yang merentas kurikulum. Okay, dipersilakan. Okey, sebelum tu saya nak tanya suara saya dengar tak? Jelas Dengar sebab Puan. lain sini nak hujan tau. Okey. Tak apa, kita dengar. Okey, terima kasih. Okey, dengar Puan, Saya insyaAllah. yang manis kan. Okey. Silakan Puan. Okey. Yang berusaha Encik Zulkifli bin Ahmad Pensyarah Kurikulum dalam pendidikan awal kanak-kanak. Yang dihormati Cikgu Alfian bin Mansur, Guru Cemerlang Prasekolah SK Sayang Pina merangkap panel jemputan pada hari ini. Yang dihormati juga Saudara Muhammad Afizah bin Abdullah, Pengurusi Program bagi Bengkel Pendidikan Awal Kanak-kanak. Saudari Wan Nur Syahada binti Wan Muhammad Ghazali, Timbalan Pengurusi Bengkel Pendidikan Awal Kanak-kanak serta kepada semua yang hadir pada hari ini. Okey, terlebih dahulu saya Cikgu Azinda mengucapkan ribuan terima kasih atas undangan sebagai panel jemputan bagi medan perkongsian bagi Bengkel Pendidikan Awal Kanak-kanak Kesinambungan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dengan tahun 1, di mana tajuk yang diketengahkan pada hari ini sangat menarik untuk dikupas dan didalami dengan baik. Tahniah kepada pihak penganjur, terutama kepada pengurusi dengan naib pengurusi tu kan, sebab dia adalah tulang belakang pada program ini. Baiklah, jadinya tajuk yang diberi kepada soalan pertama diajukan kepada saya ni adalah apakah elemen merentas kurikulum. Okey, terlebih dahulu saya nak terangkan dululah fokus kurikulum prasekolah adalah untuk melahirkan murid yang mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bersosialisasi dengan yakin. Okey, itu adalah fokus kita. Dalam KSPK, Semakan 2017, ada kerangka. Kalau kita tengok dekat KSPK tu, muka surat tu ada kerangka dia. Kerangka tu, kerangka kurikulum standard prasekolah kebangsaan di mana ianya dibina berasaskan 6 tunjang yang akhirnya tujuannya adalah untuk membangunkan modal insan seimbang yang ada pemikiran kritis dan kreatif serta berinovatif. Maksudnya apa juga pelaksanaan yang kita lakukan adalah berdasarkan kerangka utama kurikulum itu sendiri. Baiklah, EMK pula ialah unsur nilai tambah yang dapat diterapkan dalam PDP. Itu adalah EMK. Antaranya adalah seperti kalau kita tengok sendiri dalam KSPK tu, ada macam bahasa, dia bagi contoh kan, nilai murni, pendidikan kewangan, sains dan teknologi, dan adik-adik semua akan nampak banyak lagi contoh-contoh elemen merentas kurikulum yang terdapat dalam KSPK tu. Di mana saya memberi contoh lah, sebenarnya kita bagi contoh lah bagi sedikit contoh macam mana seorang guru nak melaksanakan EMK tu dalam PDP. Contohlah, adik-adik semua nak mengajar pada hari tu tema pekerjaan bukan beruniform. Okay, macam mana kita nak terapkan EMK tu dalam PDP kita? Contoh, kita nak kenalkan penjaja buah tu sebagai satu pekerjaan bukan beruniform kepada murid kita lah. So dalam bahasa tu sebenarnya kita boleh ajar murid aspek sebutan, ayat dan laras bahasa yang betul. Seperti contoh, ayah saya seorang penjaja buah. Okey, dekat situ kita dah terapkan EMK tu kepada murid tu dari segi bahasa dia. Kita menggunakan laras dan bahasa yang betul kepada murid. Jadi murid akan ikut kita lah. Ayah saya seorang penjaja buah. Bagaimana pula kita nak menerapkan nilai murni dalam pembelajaran kita pada hari itu? Contohnya, terapkanlah nilai menghormati. Ayah hari itu rajin lah kan, rajin mencari duit. Kemudian kita boleh minta simulasi lakonan murid tu, cara dia nak beli buah tu menggunakan ayat yang sopan. Dekat situ kita terapkan EMK, nilai murni tu dalam pembelajaran kita pada hari tersebut. Dari segi pendidikan kewangan yang ada dalam KSPK kita tu, mengikut contoh yang saya beri tadi, kita boleh buat simulasi jual beli lah. Minta dia belikan buah tu sebanyak RM10 dan baki dia berapa ringgit. Itu sebenarnya kita dah merentas kurikulum.
dalam kita nak ngajar tema tu, kita dah ajar dia pendidikan kewangan. Kita dah terapkan nilai murni. Kita dah ajar dia bahasa, laras bahasa yang betul. Begitu juga kita boleh selitkan sains dan teknologi. Di mana kita kata, kalau dalam musim COVID ni, penjaja buah sukar untuk berjual beli kan. Jadi kita boleh terapkan jualan dalam online. Kat situ dah kita dah terapkan sains dan teknologi. Jadi mengikut contoh yang saya beri tadi, saya percaya semua yang hadir pada hal bengkel ini akan memahami pelaksanaan EMK itu dengan lebih mudah. Itu bukan rimah daripada saya, bukan rimah tapi panjang itulah. Kalau ini saya kira adalah perkongsian ilmiah tau. Okey, saya balik semula kepada panel. Okey, terima kasih Cikgu Aslinda itu. Jadi maksudnya EMK tu macam tambahan lah, yang tambahan kita masukkan kepada kurikulum tadi tu. Ya, dia macam kalau kelas kita, kalau kita tulis tu dia macam kesepaduan tunjang. Kita ajar ni apa kesepaduan tunjang yang lain. Faham. Okey, baik. Sekarang saya dah jelas lah dengan EMK dan saya percaya tetamu kita, penonton kita pada hari ini pun dah mula faham apa elemen merentas kurikulum tersebut. Baik, sebelum saya teruskan soalan seterusnya, okey, sesiapa yang ada soalan, okey, ada pertanyaan, boleh terus tanya dekat komen, nanti kita try untuk baca kan, insyaAllah kita akan jawab. Okey, kalau sempat kita akan jawab. Alright, kita nak pastikan semua orang faham, boleh? Okey, baik. Jadi, kita balik kepada Cikgu Alfian kita lah Okey. Cikgu boleh tak terangkan sikit, adakah organisasi kurikulum diselaras dengan pembelajaran KSPK Prasekolah? Organisasi kurikulum tu dia selaras dengan pembelajaran KSPK Prasekolah? Macam mana? Silakan Cikgu. Okay. Baik, terima kasih. Nak jawab soalan ni dia macam satu bidang yang sangat saintifik nak jawab tentang organisasi ni kan. Okey. InsyaAllah saya cuba kupas berdasarkan pengetahuan yang saya ada lah. Okey. Kalau kita lihat organisasi daripada Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri, ada satu bahagian yang menguruskan kurikulum. Okay, yang menguruskan kurikulum itu sendiri. Okey. Dan mereka yang berada di kementerian yang menganggotai bahagian pengurusan bahagian pembangunan kurikulum yang kita sebut sebagai BPK itu sendiri, sebenarnya orang kata bukanlah orang yang calang-calang. Mereka adalah daripada orang yang sangat pakar dalam bidang masing-masing. Kalau kita lihat di BPK sekarang ni, kebanyakan mereka adalah guru-guru yang sangat hebat. Mereka mendalami kurikulum bukan sahaja KSPK 2017 tapi kurikulum sebelum ini juga, bahkan kurikulum daripada negara-negara lain. Mereka ambil kira berdasarkan persekitaran murid-murid kita, kemudian banyak lagi perkara lain yang diambil sebagai rujukan. Okay? Dan untuk menghasilkan kurikulum, bahkan untuk menghasilkan kurikulum semakan itu sendiri mengambil masa yang sangat lama. Mereka mengambil kira pelaksanaan daripada segi rintisnya sesuatu cadangan itu yang bermula daripada sekolah rintis. Diambil beberapa buah sekolah sebagai rintis, kemudian diperkenalkan satu tunjang baharu ataupun standard pembelajaran baharu, kemudian dilaksanakan secara rintis, kemudian dilihat semula apakah input yang dihasilkan, sama ada perlu ditambah baik ataupun perlu dimasukkan ataupun diganti dengan standard pembelajaran yang baru, ataupun perlukan elemen lain untuk membantu SP tersebut. Jadi dia mengambil satu masa yang sangat panjang. Okey, kerana itu setiap beberapa tahun sekali BPK akan membuat semakan semula, sebab kita tahu sistem pendidikan kita dan juga murid-murid kita sesuatu yang orang kata sentiasa berkembang dan berubah. Jadi KPM menyediakan satu platform kepada guru untuk menyalurkan apa yang disebut sebagai ilmu untuk murid-murid. Jadi untuk menyalurkan itu kita perlukan sesuatu yang kita sebut sebagai BSKP ataupun kita punya kurikulum prasekolah itu sendiri. Okey. Seterusnya, pelaksanaan yang kita laksanakan berdasarkan KSPK ini sebenarnya telah diperhalusi satu persatu daripada kulit ke kulit. Kalau kita tengok dalam 132 muka surat KSPK itu, ada banyak tunjang yang merangkumi
semua aspek perkembangan murid. Adanya komunikasi, kemudian komunikasi itu tidak terhad kepada komunikasi bahasa ibunda. Bahkan ada juga satu penggunaan ataupun bahasa asing sebagai untuk menyokong kemahiran murid itu. Seterusnya, jika murid tersebut adalah murid berbangsa Cina ataupun berbangsa India, mereka turut diperkenalkan dengan bahasa ibunda masing-masing. Tapi kita ambil kira murid daripada kaum utamalah majoriti. Kalau kita nak cover semua kaum, mungkin kurikulum kita akan setebal 160 muka surat dan sebagainya. Okey, selain daripada itu, kita juga ada pendekatan kerohanian, khususnya untuk murid-murid yang beragama Islam dan juga murid-murid yang bukan beragama Islam. Dan untuk murid yang bukan beragama Islam, ini diperkenalkan sebagai pendidikan moral yang boleh menyokong sahsia murid itu sendiri. Okey, selain daripada itu, kita juga ada tunjang sains teknologi untuk memastikan murid-murid sentiasa terdedah dengan orang kata bidang sains dan teknologi. Okey, dalam bidang sains dan teknologi pun kita lihat ianya bukan satu bidang yang seperti dulu. Okey, kalau kita lihat kemahiran-kemahiran yang ada dalam KSPK 2017 ni, dia dah tak jauh bezanya dengan tahun 1. Murid dah belajar buat eksperimen, mengelas, kemudian membuat pemerhatian. Kalau dulu kita tak ada pun istilah-istilah tu dulu. Ingat saya masa saya di tadika dulu, atuk saya cakap tu sekolah makan. Kita pergi untuk makan, main-main, lepas tu balik. Tapi berbeza dengan kita punya kualiti pendidikan sekarang. Kalau kita lihat budak-budak prasekolah, budak tadika pun ada eksperimen. Meriah bila tengok PDPR sekarang kan. Parents up dalam Facebook, kita tengok guru-guru up dalam Facebook. Contoh-contoh PDPR yang sangat berkesan. Ini adalah dizahirkan daripada di SKP kita sendiri yang saya kira memang sangat mantap. Hasil daripada penyelidikan, pelaksanaan kerja rintis, pemantauan dan sebagainya daripada organisasi di kementerian itu sendiri. Okay, jadi saya rasa itu sahaja untuk poin yang kedua. Faham. Jadi sebenarnya KSPK tu sendiri sangat relevan, sangat updated, sangat mengikut perkembangan arus pendidikan pelajar itu sendiri. Betul lah. Kalau dulu sekolah, cikgu kata sekolah untuk makan. Sama dengan saya. Sebab tu ini hasil dia. Okey, Alhamdulillah. Silakan. Sebenarnya banyak kan langkah-langkah yang perlu diambil dalam merealisasikan sesebuah organisasi ni, lagi berkaitan dengan pendidikan kanak-kanak. Memang kalau nak diikutkan pendidikan kanak-kanak ni memang bermulanya daripada kecil, daripada tadika itu sendiri. Jadi cikgu-cikgu tadika ni memang sangat memainkan peranan penting lah kan dalam setiap penyampaian yang disampaikan kepada anak murid. Okey, insyaAllah terima kasih diucapkan kepada Cikgu Alfian. Okey, seterusnya kita nak ajukan soalan ni kepada Cikgu Azlinda. Cikgu, saya ingin tahu apa dia perbezaan antara KSPK dengan KSSR. Okey, dipersilakan Cikgu. Okey, perbezaan antara KSPK dan KSSR. Okey, bagi pendapat saya sebenarnya kalau kita lihat perbezaan antara KSPK dan KSSR, saya dapat lihat dari segi istilah je lah. Maksudnya kat sini KSPK ni ianya dibina berdasarkan 6 tunjang kan. Dalam tunjang, contohnya dalam tunjang komunikasi tu sendiri kita pecahkan kepada 2. Dia ada bahasa Melayu dan dia ada bahasa Inggeris. Itu di KSPK tu lah pelaksanaannya lah. Tetapi apabila murid itu melangkah ke tahun 1, okey, tunjang tu yang kita bahagikan kepada 2, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris tu, dia akan berdiri sebagai mata pelajaran. Subjek lah orang katakan mata pelajaran BM, BI kan. Sedangkan di peringkat prasekolah dia berada dalam tunjang komunikasi. Sebenarnya perbezaan di sini dia tidak dari segi murid itu sendiri sebenarnya, kalau pendapat saya sebenarnya dia seolah-olah
perbezaan dalam persamaan. Boleh faham tak istilah tu? Perbezaan dalam persamaan. Contoh kat sini, okey, kandungan yang dipelajari di prasekolah ni pada asasnya merupakan pengetahuan dan kemahiran asas yang diperlukan kepada murid kan. Sebagai persediaan dia tu untuk dia mengikuti pendidikan di peringkat sekolah nanti. Itu berlaku di prasekolah. Perbezaan di sini dari segi kandungan dia, standard kandungan, contohlah saya ambil dekat bahasa Melayu. Okay, saya tertarik untuk memberi contoh bahasa Melayu kerana biasanya membaca tu penting kan, penting. Lagipun senang cikgu nak faham kan. Jadi dalam bahasa Melayu ni, kalau dalam KSPK ni, dia ada 3 kemahiran yang perlu menguasai, iaitu kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Okay, dalam KSSR pula, dia ada 5 aspek kemahiran yang murid akan pelajari. So sebenarnya kat sini, apa yang baru saya rumuskan sebenarnya, KSPK ni asas kepada murid untuk masuk tahun 1. Manakala KSSR ni sebenarnya dia kesinambungan asas yang kita bina di prasekolah. Jadi sukar bagi saya untuk menerangkan KSPK tu perbezaan dari segi macam mana. Sedangkan KSPK dan KSSR tu dia kesinambungan sebenarnya. Dia menyahut apa yang berada di KSPK tu. Jadi sebenarnya beruntunglah sebenarnya murid-murid yang dia betul-betul mempunyai seorang guru yang melaksanakan pendidikan mengikut kita punya KSPK tu sebenarnya. Sebab dia memang dibina berdasarkan murid tu punya hak kan. Dan kan kalau dia macam cikgu tidak mengatur rancangan pengajaran dan tidak mengajar mengikut sepatutnya, murid tu tidak akan dapat macam mana cakap bila masuk tahun 1 ni sebenarnya tahun 1 ni dah ada lah dekat pra. Okey, pendek kata kita tengok dekat kemahiran apa tu yang minggu orientasi lah sekarang kan. Minggu orientasi tu kalau kita tengok dia bertema sekarang tau. Tema diri saya, keluarga saya. Sebenarnya kalau kita buka balik dekat KSPK tu, dah ada kita buat pun. Kan? Jadi agak sukar saya nak menerangkan perbezaan tu. Sedangkan KSPK tu adalah asas yang dibina oleh guru prasekolah dan disambut baik dengan KSSR dan dilaksanakan di peringkat guru tahun 1. Cuma di KSSR tu dia lebih luas. Diperluaskan lagi lah sebab dia tahun 1 kan. Kita ni asas. Okey, kita balik pada standard prestasi. Itu saya kata dalam KSPK ada standard prestasi. Betul? Kalau kita tengok dalam KSSR pun dia ada standard prestasi dia. Cuma pelaksanaan dia agak berbeza kerana di prasekolah kita ada tahap 1, tahap penguasaan 1, 2, 3 kan. Dan yang menariknya apabila KSSR tu disemak tak ada PSA. Perasan tak kita dah tak ada PSA. Kita kenali sebagai PBD. Pentaksiran berdasarkan sebenarnya sama dengan pentaksiran dia. Kita tengok cuma di tahun 1 dia ada tahap penguasaan 1 sampai 6. Murid tu dia luaskan lagi. Mengikut dia lah sebab di prasekolah pentaksiran yang kita jalankan bersifat berterusan, holistik kan. 1, 2, 3. Okey, perkara yang sama berlaku waktu tahun 1. Guru melakukan pemerhatian, hasil kerja kan. Cuma PPD dia 1 sampai 6. Jadi apabila yang minta soalan ni perbezaan antara KSPK dan KSSR, dia macam, saya kata dia macam perbezaan dalam persamaan. Dia macam kita laksanakan standard prestasi ni, pentaksiran ni sampai 1, 2, 3. Tahun 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kita ajar BM ni 3 kemahiran. Tahun 1 dia luaskan lagi. Jadi apa yang saya boleh katakan, KSSR ni memperkasakan KSPK dengan mengambil kira apa yang murid pelajari ketika prasekolah. Menjawab tak soalan tu? Jadi saya rasa sangat jelas penjelasan tu. Jadi sebenarnya perbezaan tu daripada segi pangkatnya kan. Bila KSSR tu pangkatnya lebih tinggi sikit kan bila umur makin meningkat. Jadi sebenarnya KSPK ni orang kata macam training untuk menghadapi KSSR. Begitu? Betul tak? Tapi walau bagaimanapun dia adalah training, tapi di prasekolah sebagai seorang guru prasekolah kita tetap ada KPI kita. Murid ni bulan ni sepatutnya dia berkembang sampai mana. Kita tak nak nanti kalau kita kata ada training, antara ada training je, tak apa, main-main. Tidak. Di prasekolah kita tetap nak menghasilkan murid yang berkualiti. Sama dengan pendidikan yang di luar negara. Di luar negara tu saya bagi contoh tu.
Okey, saya harap menjawab soalan lah ya. Terima Oh, kasih okey. moderator. Alright, baik. Okey, jadi sangat jelas. Okey. Soalan ni saya rasa sangatlah membantu kita faham lebih mendalam apa kesinambungan sebenarnya KSPK dengan KSSR. Sebab jurang daripada sekolah tadi, daripada prasekolah ke sekolah rendah tu sangat dekat lah kan, sangat dekat. Jadi KSPK dengan KSSR ni sangat rapat. Jadi dengan adanya soalan yang begini kita dapat lihat kesinambungan dia tu. Right? Baik, jadi sebelum saya nak pergi ke soalan seterusnya, saya minta sesiapa tetamu kita yang ada pada hari ini, boleh tulis kehadiran dulu. Link kehadiran kita dah letak dekat komen. Jadi tekan je link tu, isi, selesai. Alright? Baik. Ni soalan ni, aduh, saya favourite sangat soalan ni. Dia lebih kepada macam soalan yang umum sikit. Mungkin kita tujukan kepada Cikgu Alfian, tapi kalau Cikgu Aslina kita nak tambah ke kan, tak ada masalah. Baik, soalan dia, apakah masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak yang tidak mendapat pendidikan awal di tadika dan menjejaki ke sekolah rendah? Maksudnya dia tak pernah sekolah tadika, tiba-tiba sekolah rendah. Sebab saya percaya sebenarnya benda ni memang wujud. Memang wujud. Sama ada dia tak hantar terus ataupun dia lambat hantar. Macam saya, pengalaman saya sendiri, saya masuk tadika umur saya 6 tahun. Jadi mungkin puan boleh terangkan sikitlah apa masalah yang dihadapi pelajar-pelajar yang tak pernah tadika terus ke sekolah rendah. Silakan puan. Okeylah, terima kasih. Saya kira soalan ini satu soalan favourite jugalah. Bila kita cerita tentang masalah ni, kita nak melihat macam mana nak menyelesaikannya pula kan. Jadi kita balik kepada isu soalan yang dikemukakan, itu apakah masalah yang akan menimpa atau dihadapi oleh murid-murid sekiranya mereka tidak pernah bersekolah sama ada di prasekolah ataupun di tadika. Sebagai permulaan, saya ingin mengajak kita semua untuk melihatlah betapa pentingnya persekolahan pada usia awal, iaitu pada 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun panggil 4+ ataupun 5+. Sebenarnya masalah murid ini terkait besar dengan masalah yang akan dihadapi oleh ibu bapa. Apabila kita katakan murid menghadapi masalah, secara tidak langsung ianya juga adalah masalah yang dihadapi oleh ibu ataupun ayah mereka sendiri. Sebagai contoh, murid yang tidak pernah didedahkan dengan suasana persekitaran persekolahan secara formal, mereka akan mempunyai sedikit masalah. Saya tidak kata menghadapi masalah yang besar, kerana masalah itu akan bergantung kepada bagaimana cara kedua ibu bapanya membugarkan kesediaannya sebelum ke sekolah. Kita ambil contoh secara umum lah. Kalau murid-murid tak pernah pergi ke sekolah, tiba-tiba ke tahun 1. Di sini saya ada buat 4 rumusan utama berkaitan dengan masalah. Yang pertama sekali adalah kesediaan murid daripada segi fizikal dan emosi. Dan yang kedua, murid akan ketinggalan dalam aspek akademik asas. Yang ketiga, budaya sosial murid itu sendiri, dan yang keempat adalah kematangan ke diri. Yang pertama sekali, kesediaan murid secara fizikal dan mental. Apabila murid dibiasakan dengan satu rutin asas ke sekolah, contohnya murid prasekolah ataupun murid tadika, setiap pagi mereka telah dilatih untuk bangun pagi, menguruskan diri, kemudian bersedia untuk ke sekolah. Berbeza dengan murid yang tidak ada persediaan. Mungkin mereka akan mengalami sedikit masalah nak bangun pagi kan, kemudian nak menguruskan diri, dan bila sampai ke sekolah akan berlaku satu masalah yang sama sebagaimana di rumah. Jadi guru-guru akan sedikit terganggu ataupun terkesan dengan rutin harian yang murid-murid biasa ke sekolah dengan murid yang tak biasa ke sekolah. Contohnya bila sampai di pintu pagar, murid yang tak pernah pergi sekolah ni mungkin akan terkejut. Dia akan terkejut tengok budaya sekolah, ramai orang semua pakai baju putih kan. Kalau dulu saya pernah terima murid, macam saya mengajar di sekolah orang asli, memang itu antara satu rutin biasa setiap tahun.
ada satu hari saya terima murid awal tahun, murid tu tak pernah bersekolah dan sebenarnya hari pertama sekolah semua guru akan berada di pintu pagar utama kan. Okey, ada seorang murid dia sampai, dia menangis di pintu van. Dia cakap tak nak, banyak hantu. Dia tak nak pergi sekolah sebab dia kata banyak hantu. Cikgu-cikgu dah tengok lah muka cikgu seorang-seorang kan. Tak ada pun yang menyeramkan. Rupanya dia pada imajinasi dia yang budak-budak berbaju putih tu semua macam hantu. So kita cuba cari logiknya di mana, tapi kita yelah mungkin imajinasi budak sebelum ni dia tengok hantu semua baju putih. Bila pergi sekolah tengok budak berkeliaran baju putih, dia kata sekolah banyak hantu. Okay, itu antara perkara biasa yang kita terima apabila murid tu tak pernah pergi ke sekolah. Sama juga dengan murid yang ketinggalan dalam aspek akademik. Bila di prasekolah kita dah perkukuhkan dia dengan pelbagai kemahiran, ilmu dan pengalaman. Jadi bila ke tahun 1, mereka dah terbiasa dengan trend tu. Okey, contohnya kita dah ajar dia secara asas membaca, operasi tambah, operasi tolak, kemudian menggunakan bahasa yang baik untuk berkomunikasi dengan rakan dan sebagainya. Tetapi apabila murid-murid yang tidak pernah ke sekolah ini tiba-tiba terus masuk ke tahun 1, kadang-kadang mungkin ada parents yang tidak menitik beratkan aspek akademik ini seawal usia tersebut. Jadi bila sampai ke sekolah, dia jadi cikgu suruh baca suku kata dia tak tahu kan. Jadi apabila di tahun 1, prestasi akademik ini akan sedikit ketinggalan berbanding dengan rakan-rakan yang lain. Rakan-rakan yang lain di prasekolah mungkin ada yang sampai sudah boleh membaca dengan lancar tetapi dia tertinggal. Jadi apabila dihimpunkan dalam satu kelas, jurang antara murid yang pergi ke sekolah dengan yang tidak pernah pergi ke sekolah agak ketara. Jadi itu sedikit sebanyak menimbulkan kesan terhadap pelaksanaan PDPC di sekolah. Okay, seterusnya budaya sosial. Okay, murid yang terbiasa dengan budaya sosial di sekolah ataupun budaya komuniti yang lebih besar, semestinya berbeza dengan murid yang tidak pernah pergi ke sekolah. Okay, kenapa saya katakan begitu? Kerana kita lihat di sekolah murid-murid akan dibiasakan dengan orang kata disiplin, sosial kehidupan bersosialisasi sesama rakan-rakan. Bila kita lihat budak murid-murid bergaduh, kita sebagai guru akan tegur dan betulkan macam mana cara untuk bersosial. Okay, sebagai contohlah murid yang mungkin tak pernah pergi sekolah, dia tak biasa bersosial dengan rakan ataupun dalam kelompok yang lebih besar. Jadi bila dia pergi ke sekolah, dia susah untuk menterjemahkan kecenderungan dia untuk bersosial dengan rakan-rakan yang lain. Mungkin sebelum ni dekat rumah dia bersosial dengan adik-beradik saja. Okey, dan dia tak berkongsi mainan dengan rakan yang lebih luas, yang lebih besar skopnya. Okey, tapi bila di sekolah dia terpaksa berkongsi dengan ramai orang, terpaksa bergila-gila menggunakan sesuatu. Jadi kemahuan dia tu mungkin tak dapat dipenuhi oleh cikgu. Jadi bila di sekolah, guru-guru akan latih dia, okey, kita nak kat sekolah kita kena sabar, kita kena berkongsi, kita kena cakap baik-baik, gunakan pertuturan yang baik dengan kawan-kawan. Okey, jadi bila ke tahun 1 dia dah terbiasa. Okey, sebab saya pernah terima juga seorang murid, saya terima dia di prasekolah agak lewat. Itu pada bulan 6 baru saya terima dia sebabnya dia baru berpindah ke kampung. Okey, dan bila saya terima, ayah dia pesan kepada saya, cikgu kalau anak saya buat salah, cikgu jangan kecil hati. Sebab, saya tanya dia kenapa, sebab dia kata anak dia kalau marah, anak dia akan gunakan kata-kata yang kesat. Contohnya, saya bagi contoh lah, saya tak sebutkan murid tu. Contohnya dia akan kata babi kan, dia akan cakap bodoh, dia akan cakap begitu. Dan saya secara tidak langsung saya telah membina satu persepsi bahawa saya kena pastikan murid ni tak mengeluarkan perkataan-perkataan seperti itu dalam kelas kan. So kita terpaksa kawal dia supaya dia tak cakap macam tu dan boleh bagi orang kata pengaruh yang tidak baik kepada rakan-rakan yang lain. So saya dah bersedia dengan murid ini dan pada satu hari itu dia bergaduh dengan kawan dia dalam kelas dan dia cakap dengan kuat. Dia cakap babi itu dengan kuat. Okey. So kita sebagai guru terkejut. Kan?
Dan kita ambil masa juga untuk bagi tahu dia kenapa tak boleh cakap macam tu, sebab dia dah terbiasa. Sebab ayah dia kata masa dekat kampung sebelum ni dia bergaul dengan abang-abang lah, yang dah lebih dewasa daripada dia, dan dia dapat istilah-istilah tu daripada pergaulan dia. Jadi mungkin bahasa dia sesuai dengan geng-geng abang-abang dia tu tadi, tapi tak sesuai dengan bahasa di prasekolah, di bahasa yang kita gunakan lah, yang kita ajarkan mereka di sekolah. Okey, jadi budaya sosial itu yang kita nak bentuk supaya dia kesinambungan itu berlaku positif daripada prasekolah sehingga ke tahun 1 sampai bila-bila lah. Okey, dan yang terakhir sekali adalah kematangan kendiri. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kematangan kendiri ni ialah kalau kita lihat sebelum masuk ke prasekolah itu sendiri, ada murid yang tak pandai menguruskan diri. Okey, ada yang masih pakai pampers, ada yang tak pandai berus gigi, katakan nak picit Colgate tu, ubat gigi tu pun tak kuat, tak pandai kan. Jadi di prasekolah kita ajar semua. Okey, kita akan ajar macam mana nak pegang berus gigi, macam mana nak tekan Colgate tu, macam mana nak berus gigi, lepas makan nak buat apa kan. Kita ajar satu persatu daripada nak buka kasut sampailah pakai balik kasut untuk balik. Semua kita ajar kan. Jadi kematangan kendiri itulah yang sebenarnya sangat membantu murid-murid apabila mereka berada di tahun 1 dan seterusnya sampailah mereka ke tahun 6, sampailah bila-bila sampai mereka besar. Tapi berbeza kalau murid tak pergi ke sekolah, tak biasa pergi ke sekolah, perkara-perkara asas seperti itu pun mungkin akan memberi impak yang besar. Contoh kalau bayangkan tahun 1 budak-budak semua dah pandai pakai kasut, dah pandai bezakan kasut kiri dan kanan. Tapi bila di tahun 1 cikgu nak bawa ke pusat sumber, dah balik ke pusat sumber, batur, kawan-kawan semua dah batur, dah siap pakai kasut, dia baru terhege-hege, orang kata terhege lah, nak pasang kasut kan. Jadi sebenarnya dia memberi masalah lah daripada segi kesediaan murid itu sendiri. Itu secara ringkas, tetapi secara orang kata secara holistik, kalau murid tak pergi ke sekolah, secara asasnya kalau dia tak dapat pendedahan yang sewajarnya daripada ibu bapa, dia saya yakin dan percaya dia memang akan ada masalah yang besar. Okey, saya rasa itu sahaja kupasan saya. Saya kembalikan kepada tuan ataupun moderator. Okey, baik, terima kasih cikgu. Okey, cikgu, mungkin cikgu Azlinda dia nak tambah sikit ke? Kalau ada, kalau Okey, apa yang telah dikupas oleh Cikgu Alfian tu tidak merangkumi apa yang berada dalam hati saya. Begitulah. Jadi apa yang boleh saya rumuskan semula, sebenarnya di prasekolah ni sebenarnya seperti saya cakap tu adalah asas. Segalanya bermula di prasekolah. Kita umpama dia melangkah, macam umpama langkah pertama lah kalau dia tak melangkah, masakan mungkin budak tu boleh berlari. Jadi kalau dia tidak menerima asas, bagaimana pula dia boleh berdiri, terus berdiri sampai ke garisan penamat yang sepatutnya ditempuh. Jadi apa yang Cikgu Alfian tu saya menyokong, apa yang Cikgu Alfian katakan tadi, saya menyokong sepenuhnya lah. Elemen-elemen yang telah disentuh oleh Cikgu Alfian tu dah menjawab persoalan oleh moderator yang saya rasa tidak perlu dikupas lagi, dan saya yang sudah katakan saya menyokong sepenuhnya. Baik, memang penjelasan dia sangat daripada Cikgu Alfian sangat mendalam, sangat menyeluruh, dan saya percaya yang lain pun memang akan faham. Kalau tak 100%, 99.9% mesti faham. Betul. Alright, okey, jadi mendengar kita agak kesudukan masa sedikit. Okey, jadi kita apa kata sekarang ni ada tak Adipa boleh tolong checkkan ada tak komen soalan? Ada soalan. Ada soalan daripada Cikgu Azlinda boleh tolong jawab. Okey, baik. Okay, silakan. Ada tak? Soalannya, boleh jelaskan bagaimana pelaksanaan KSPK semasa musim pandemik ni? Betul, ini penting. Okay. Musim-musim ni sebab kita tak tahu lagi bila pengakhirannya. Okay, kita harap akan berakhirlah tak lama lagi. Okay, jadi itu tadi soalan tadi tu. Macam mana pelaksanaannya? Saya intro nanti Cikgu Alfian akan mendalami semula, macam tadi dia balas-balas balik. Macam tu. Boleh, tak ada masalah. Okay. Silakan Cikgu Azlinda, silakan.
Okey, dalam pelaksanaan KSPK tu dalam PDPR sebenarnya pihak kementerian tu sendiri dia telah memberi kita garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah dalam norma baru. Dan saya percaya memang apa yang telah diturunkan oleh kementerian tu sudah cukup jelas untuk saya lah, untuk saya melaksanakan apa yang sepatutnya seorang guru laksanakan ketika PDPR. Okey, bercakap kadang-kadang tidak semudah apa yang kita nak laksanakan kan. Jadi perkara pertama macam mana kita nak pastikan KSPK kita ni berterusan kerana di prasekolah tiada penjajaran berlaku. Bermaksud guru prasekolah kena laksanakan juga apa yang terkandung dalam RTT yang kita rancang pada awal tahun. Apa terjadi? Cuma apabila hal yang kita tak terduga ni berlaku, itu PDPR kan, kita tak terduga berlaku. Perkara pertama, macam mana kita nak laksanakan? Kita susun sekali. Kita susun kembali, kita lihat kembali kita punya RPT. Kat mana yang tertinggal, kat mana yang perlu kita ubah suai. Ubah suai itu tidak menyentuh kepada SP yang kita lancang. Tapi kita sesuaikan aktiviti itu berdasarkan keadaan ataupun lokaliti murid tu. Pertama kali kalau saya lakukan kaji jadual waktu tu saya susun. Okey? Susun jadual waktu mengikut kita punya murid punya keadaan. Kita kena ikut murid kita kerana setiap murid itu berbeza. Okey? Kita jangan macam cuk sendiri nak buat macam-macam, tapi kita kena mendalami survey. Saya buat kaji sedikit kepada keperluan yang saya boleh laksanakan supaya murid saya kekal belajar dan saya terus mengajar. Kemudian kita macam kementerian sendiri mengatakan kita boleh laksanakan sama ada dari segi online ataupun offline. Okay, bila online dan offline ni saya memberi sepenuhnya murid itu memilih sama ada dia nak offline ataupun online. Okey, apapun kaedah ataupun pendekatan yang digunakan oleh murid saya, sebagai seorang guru kita kena fleksibel, memahami. Di sinilah pentingnya empati seorang guru, dia memahami keadaan murid dia. Macam mana kita nak kekalkan ni? Okey, saya merancang, kalau online tu kita sediakan rancangan mengajar harian kita. So kita mengajar macam biasa dan modul pembelajaran kendiri yang berstruktur dan terancang telah saya sediakan berdasarkan saya punya RPT yang saya rancang. So dekat sini saya susun balik, saya cuma kurangkan aktiviti. Kadang-kadang aktiviti tu tak sesuai kan, tak boleh dilaksanakan kat rumah. Jadi SP tu saya teruskan. Tapi pemilihan aktiviti itu saya sesuaikan dengan keadaan murid. Jadi pemilihan perancangan saya itu adalah berdasarkan kepada kawasan saya sendiri. Jika diorang nak offline, saya akan sediakan modul. Kalau dia nak online, dia akan bersemuka macam ni dan pentaksiran tetap berjalan. Saya menjalankan pentaksiran seperti biasa. Dan murid saya sehingga hari ini dia berada dalam track dia. Okey, dan saya punya pengajaran saya pun masih ikut track saya, maksudnya sehingga bulan Julai ni sepatutnya saya punya aktiviti apa yang saya dah ajar tak ada lagi alhamdulillah tidak lagi orang cakap tertinggal ke apa ke kan, masih lagi dilaksanakan mengikut saya punya perancangan awal tahun. Itu saja, mungkin Cikgu Alfian boleh komen sebab Cikgu Alfian dia orang asli. Saya orang masyarakat saya, klien saya orang kampung kan. Mungkin Cikgu Alfian dia ada dia punya pengalaman dia. Pengalaman saya adalah apa yang diturunkan oleh daripada kementerian tu, garis panduan tu kita sesuaikan berdasarkan keadaan murid kita. Sebab murid saya dengan murid Cikgu Alfian berbeza. Okey, itu saja yang saya dapat cakap. Yang paling penting adalah yang boleh rumuskan, saya masih lagi mengikut KSPK dan SP masuk track saya masih lagi berdasarkan landasan yang sebenar. Itu saja. Okey, saya tambah sedikit. Tadi kata kuncinya ialah macam mana kita nak buat hala tuju kita lah dalam PDPR ni kan. Okey, pada saya ada dua perkara je yang kita kena bawa. Yang pertama sekali bawa bertenang dan yang kedua ialah bawa bersabar. Okey, cikgu bila dihadapkan dengan pelbagai situasi PDPR ni kan, kita menghadapi pelbagai kecaman kan, kecaman daripada masyarakat, khususnya tugas-tugas guru kan. Serba salah nak buat kan, bagi kerja banyak, orang kata cikgu tak ada empati.
bagi kerja sikit, orang kata cikgu tak buat kerja kan. Duk bagi video misalkan orang kata cikgu malas. Jadi kita berada dalam keadaan yang serba salah kan. Jadi macam mana pun cikgu laksanakan tugas dengan sebaiknya, bawa bertenang, okey. Orang kecam ke, orang kritik ke, ambil sebagai satu penambahbaikan, okey. Dan kedua, bawa bersabar, okey. Kita sesuaikanlah ikut persekitaran kita. Macam saya mengajar di sekolah orang asli, suasana sangat berbeza dengan masyarakat di luar, berbeza dengan masyarakat di kampung, apatah lagi dengan masyarakat di bandar. Okey, tapi alhamdulillah kehadiran PDPR saya untuk bulan Julai adalah 100% dan saya rasa bersyukur. Maksudnya seorang pun murid saya tak ada yang tertinggal dalam PDPR. Okey, walaupun hasilnya ada hasil kerja yang dibuat oleh ibunya. Tapi kita menganggap ini satu platform lah. Mungkin bila ibu sendiri dah menguasai, nanti dia akan sampaikan kepada anaknya. Orang kata husnuzon je lah kan. Okey, jadi kesediaan cikgu sendiri sangat penting lah. Belajar untuk orang kata dalami ilmu yang baru, khususnya berkaitan dengan teknologi. Okey, lihat kesesuaian murid dan kita cuba sama-sama bantu. Jangan bagi tekanan kepada diri sendiri, jangan bagi tekanan kepada ibu bapa dan jangan bagi tekanan kepada murid-murid. Okey, kita sama-sama berada dalam situasi yang sangat mencabar. Kita bertenang, kita bersabar dan yakinlah insyaAllah satu hari nanti ada hikmah di sebalik semua ni. Okey, saya doakan supaya rakan-rakan guru yang ada di hadapan saya ini semua diberikan ketabahan, diberikan kekuatan untuk menghadapi PDPR ni. Okey, jap. Tapi sebelum tu saya nak kongsi satu tips sebab sepanjang PDPR ni saya ada dapat beberapa soalan yang sama daripada ibu bapa. Yang ni berkaitan dengan dia dah tak tahan dah anak dia suka mengadu. Okay, saya yakin dan percaya dekat kelas kita sendiri pun kita akan jumpa dengan murid-murid yang suka mengadu kan. Kejap-kejap mengadu, ibu dia pijak kasut kita lah, ibu dia punya pensel tak tajam lah, sampaikan benda kecil pun nak diadukan kan. Okay, jadi sebagai guru, apa yang kita boleh buat, sebagai cikgu, apa yang kita boleh bantu ibu bapa sendiri yang dah tak tahan dengan anak yang suka mengadu ni kan. Okey, pertama sekali ajar anak untuk bezakan apa itu mengadu dan apa itu menegur. Okey, cakap dengan dia apa beza mengadu, apa beza menegur. Okey, pertama sekali mengadu dia bersifat negatif kan. Bila kita mengadu automatik kita akan bercerita tentang sesuatu yang buruk tentang orang lain, betul tak? Contohnya saya nak tegur seorang kawan saya yang mungkin dia suka meludah dalam kelas. Okey, dan apa beza kalau kita menegur? Okay, kalau mengadu kita akan cakap dengan cikgu. Cikgu, dia tu suka ludah-ludah dalam kelas. Okey, kalau menegur kita akan cakap dengan dia terus kan. Jangan meludah dalam kelas, tak baik kan. Itu yang kita kena train kat dia seawal usia prasekolah, usia kanak-kanak ni. Kita ajar dia apa beza menegur, apa beza mengadu. Jadi bila dia datang kepada kita, dia cakap anak lah, especially anak kan, bila anak datang kat kita, ayah, nanti tanya dengan dia, ni nak menegur ke nak mengadu? Okay? Tanya dia, kalau dia tahu benda itu benda yang negatif, dia akan cakap nak mengadu, dia akan slow balik. So kita cakap dengan dia apa beza, apa kebaikan menegur, apa keburukan kita mengadu. Jadi kita biasakan dia mengadu dan menegur sampailah dia faham apa itu, apa beza mengadu, apa beza menegur. Okey, jadi saya harap tips ini boleh kita laksanakan mungkin di kelas kan dan sebagainya. Okey, itu saja. Terima kasih. Betul. Terima kasih Cikgu Afia, sangat tips yang sangat berguna dan jawapan yang sangat mantap daripada Cikgu Asina kita. Itu tadi. Alright, jadi sebenarnya kita boleh simpulkan daripada soalan tu, mungkin dia ada di antara tetamu kita ni adalah terdiri daripada para ibu bapa kan yang anaknya masih bersekolah, tadika, prasekolah dan sebagainya. Anda tak perlu risau, sebenarnya KSPK itu masih berjalan seperti biasa. Mungkin caranya itu berbeza, tetapi landasannya itu seperti yang disebutkan tadi masih sama. Alright, okay. Kita ada soalan lagi. Okey, Fizi. Ada satu lagi soalan. Okay, boleh? Apa soalannya? Boleh saya tanya, Cikgu? Minta maaf. Sorry.
Okey, macam ni tau. Dalam KSPK, MA 3.1 dan juga MA 3.2 ada menyatakan untuk menyelesaikan masalah operasi tambah dan tolak dalam sekitar lingkungan 18. MA 3.1 dan MA 3.2. Okey, jadi kat sini saya ada beberapa persoalan daripada kawan-kawan sendiri yang mengadu bila anak dia darjah 1 ni dia kata susah sangat soalan matematik. Sampai di sini pun tak dapat macam tak dapat tolong tu, maksudnya macam dia memang boleh lah kan nak ajar, cuma anak tu tak faham. Contoh soalan dia macam ni tau, 38 tambah 3 kosong, kosong tu maksud dikosongkan, anak kena isi jawapan sama dengan 78 contoh, 70 something macam tu. Maksudnya 38 tambah 3 apa-apa macam tu. And then dia bagi jawapan. Oh faham. Jadi adakah masuk soalan itu adalah So sekarang saya nak tanya sebenarnya macam mungkin daripada pengalaman Cikgu Azlina dan Cikgu Alfian sendiri ke, sebab dalam KSPK kata dalam lingkungan 18, mungkin sebenarnya dekat prasekolah kita boleh dah ajar sampai ke tahap itu, ataupun sebenarnya kat sini saya macam tak sure sama ada KSPK yang agak rendah ataupun yang skor rendah tu terlalu tinggi cikgunya mengajar. Ataupun mungkin pengalaman cikgu-cikgu ke masyarakat kelas sebenarnya memanglah KSPK ni kita tahu dia adalah satu panduan sahaja, dia akan apa-apa pun tetap mengikut kepada kebolehan anak-anak dalam kelas kita kan. Cumanya itulah saya pun tak pasti, tapi ramai kawan-kawan mengadu lah. Okay, baik. Jadi agak susah. Terima kasih. Okey, jadi mungkin Cikgu Alfian kita atau Cikgu Azlina kita boleh memberikan sedikit penjelasan, okey. Sekurangnya bolehlah menjawab. Ataupun mungkin saya nak tahulah kalau macam pengalaman Cikgu Azlina, Cikgu Alfian sendiri, kalau dah di akhir 6 tahun tu sampai setakat mana biasa ajar matematik? Okey, jadi silakan Cikgu Alfian atau Cikgu Azlina. Silakan. Alfian dulu, tadi saya dulu kan, Alfian dulu. Okey, boleh. Alright, baiklah macam ni saya sebenarnya terlibat secara langsung dalam penyediaan kurikulum KSPK ni, dan saya bersama dengan Cikgu Azlinda jugalah kami merupakan JU, dan kami diperjelaskan kenapa dan mengapa sesuatu SP itu berada dalam di SKP ini. Okey. Sebenarnya jika dilihat dalam KSPK yang dimaksudkan tadi, kita lihat rasanya macam terlalu rendah kan. Okey, sebenarnya ini mengambil kira prestasi murid-murid yang juga berasal daripada kampung-kampung, daripada contoh macam kampung orang asli itu sendiri, di pedalaman yang mungkin tidak tahap pencapaian mereka tidak sama dengan masyarakat di kampung ataupun di bandar. Okey. Walau bagaimanapun, selain daripada nombor maksimum 18 tadi, kita ada juga SP yang gandaan 10, 20, 30 sampai 100 kan. Okey, jadi selepas murid kita berjaya melepasi sifir 18 tu, kalau ada yang tanya kenapa 18, kenapa tak 19 kan? Jadi saya rasa rakan-rakan guru semua tahu kenapa 18 kan, sebab dia ambil maksimum 9 tambah 9 tu. Okey, 9 melintang di atas dan 9 yang ke bawah tu. Okey, kita ada satu petak sifir, kalau rakan-rakan guru perhatikan maksimum ialah 18. Okey, itu untuk memudahkan murid melaksanakan operasi tambah dalam lingkungan 18. Okey, jadi soalannya di sini tidak seolah-olah berlaku satu yang tidak, orang kata apa, tidak ada kesinambungan antara matematik di prasekolah sampai ke tahun 1. Okey. Ya betul. Betul kan? Okey. Sebenarnya di tahun 1 pun mereka akan diperkenalkan dahulu dengan nombor asas kan. Nombor asas, kemudian berlaku unsur maju, nombor puluh, nombor ratus dan sebagainya. Okey, sebenarnya bila kita melaksanakan KSPK MA tersebut di prasekolah, kita laksanakan secara unsur maju, maksudnya kita ajar dulu murid nombor tunggal, kemudian nombor puluh, nombor belas dan sebagainya. Dan kemudian kita ajar konsep tambah dengan betul, maksudnya saya yakin murid-murid tidak akan ada masalah yang besar untuk menyelesaikan masalah nombor. Okey.
kita lihat kalau murid tersebut dah boleh menguasai nombor operasi tambah dalam lingkungan 18, okey, kita boleh ajar step yang seterusnya. Okey, maksudnya kita tak perlu, kita dah siap dah PSPK kita, murid kita dah lepas, so kita boleh gunakan inisiatif kita sendiri untuk ajarkan murid yang berpotensi dan kita yakin dia faham macam mana kaedah untuk melakukan operasi tambah dan bukan dalam matematik saja, dalam apa dua subjek kita sama. Okey, kalau macam Saya ada matematik bagi contoh cikgu dekat ruangan chat ni, saya ada bagi contoh Okey. soalan dia. So Okey, macam saya tak tahu sebab saya macam rasa macam susah, tapi tu saya tahulah apa pandangan cikgu-cikgu kan. Itu yang saya bertanya. Oh, isi tempat kosong ni So dia buat dalam bentuk lazim. Oh, ayat lazim. Anak tu darjah 1 sebab sekarang baru bulan 7 kan, maksudnya di awal tahun lah dia belajar. Masih di awal tahun. Oh, okey, pelaksanaan ni. Okey, kalau di peringkat prasekolah memang kita tak ajar dalam bentuk begini. Kan? Sebab kita tahu budak kalau dia boleh kira congak pun, dia paling maksimum dia boleh letak dalam kepala otak dia mungkin 11 ataupun 12, 15 dan sebagainya. Mungkin belum sampai lagi ke tahap untuk menganggapkan tempat kosong tu sebagai apa kan? Jadi memang kalau sebab bagi saya kan secara logik ni memang budak di level prasekolah memang belum dapat laksanakan tugasan tersebut. Tapi mungkin dengan ibu bapa lah ataupun guru tahun 1 perlu polish lebih sikit lah berkenaan dengan cara penyelesaian masalah dalam keadaan lazim tersebut. Okey, baik. Jadi saya harap menjawab. Okey, tapi saya percaya bahawa cikgu-cikgu yang ada dekat sini semua sangat berpengalaman, okey, sangat orang kata berkemahiran, okey. Jadi saya harap sangat soalan itu dapat dijawab, okey. Dan kita ada satu lagi soalan. Okey, jadi kita dah kesuntukan masa sedikit. Jadi apa kata kita jawab soalan yang terakhir, okey, mungkin daripada Cikgu Azlina dengan sepantas yang mungkin. Okey, silakan Hanifah. Apa soalan? Soalan. Soalannya, adakah anak okey macam ni, jika anak disekolahkan pada awal 4 tahun, adakah anak akan berasa bosan untuk yes, betul. Adakah anak akan berasa bosan? Adakah anak yang masuk tadi 4 tahun tu dia akan rasa bosan bersekolah? Mungkin sebab dia terlalu awal dalam persekolahan tu, dia jadi bosan mungkin. Dia macam mana pandangan tu? Silakan. Kiranya kalau di prasekolah kita memberi keutamaan kepada murid 5 tahun dan 6 tahun kan. Jadinya 5 tahun tu kalau ikut pengalaman arah dalam SPK tu dia disusun ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun kan. Jadi bila untuk mengingatkan murid tu merasa bosan, dia asyik belajar benda yang sama, sebagai seorang guru, kita mengajar dia mengikut dia punya frasah lah. Kita mulakan daripada kemahiran tangan ke kan, aktiviti kita panggil aktiviti lokomotor tu. Tangan ke, kita jangan terus dia mengajar terus kepada dah cepatlah. Jujur saya cakap lah, kebanyakan ibu bapa ni dia nak budak tu terus pandai membaca, betul tak? Terus pandai mengira. Anak saya ni cikgu dah sebulan dekat prasekolah ni, dia tak boleh lagi membaca kan, tak boleh mengira. Sebenarnya kita ni dalam prasekolah kita dah ada kita punya orang cakap susunan kan, maju macam Cikgu Afian kata. Jadi untuk mengelakkan murid-murid yang merasa bosan seperti ini, kita kena pelbagaikan aktiviti dia punya pendekatan, kita kena berbeza. Macam dekat prasekolah ni ada kemahiran pendekatan belajar sambil bermain. Pelbagai pendekatan kita kena lakukan kepada murid ni agar apabila dia pergi ke tahap yang seterusnya, dia tidak akan merasa bosan, asyik belajar benda yang sama aja kan. Macam itulah maksudnya. Itulah bagi pendapat saya. Kita banyakkan pelbagaikan aktiviti pada murid yang usia 4 tahun, 5 tahun ni. Jangan terus dia pergi membaca, menulis, mengira kan. Frasa-frasa tu dia akan tempuh lagi pada peringkat seterusnya. Betul tak?
Jadi banyak kan dia ikut dia punya motor halus dia lah, motor kasar dia lah. Kembangkan dulu dia punya diri dia tu. Tangan dia, otot ni kalau tak kuat, dia akan rasa penat menulis. Sebab tu nanti dia akan rasa, penatnya tangan saya nak tulis ni. Betul tak? Mak ataupun keluarga yang tidak berapa jelas, dia akan cakap, alah anak saya ni akan sekolah, asyik buat ikut garis. Sebenarnya itu sebenarnya kita sedang membantu anak mereka berkembang dengan sebetulnya. Tanpa menguasai kemahiran otot-otot ni, budak akan rasa cepat bosan pada peringkat seterusnya. Itu pendapat saya. Terima kasih. Okey, baik. Okey, jadi macam mana Adibah? Boleh apa yang awak dapat daripada pandangan Cikgu Haslinda kita tu tadi? Okey, Alhamdulillah. Sebenarnya memang kalau nak diikutkan memang kita ni daripada 4 tahun kita tak perlu lagi bagi permulaan dia orang kita tak perlu lagi bagi pensel, bagi apa kan. Kita perlu asah dulu psikomotor dia. Kita nak mahirkan jari-jari dia, tangan dia semua kan. Terima kasih. Betul. Jadi ada yang nak bagi pandangan juga ni. Okey, teruskan. Baik, okey. Jadi kalau anda ada pandangan, ada soal, mungkin soalan kita tak dapat nak jawab pada waktu sekarang sebab kita sangat kesemukan masa. Okey, jadi kita minta maaf. Minta maaf kepada semua. Saya harap lengkaplah penerangan untuk topik utama kita tadi, iaitu kesinambungan kurikulum standard prasekolah kebangsaan dengan tahun 1. Baik, jadi Adibah, apa dia? Okey. Sebelum nak menutup tirai, boleh ke nak minta kata-kata semangat daripada Cikgu Alfian dengan Cikgu Azlinda untuk kami sebagai pelajar program pendidikan awal kanak-kanak ni. Okey, silakan. Cikgu Alfian dulu ke? Baiklah, insyaAllah. Satu kata-kata yang saya pegang sampai ke hari ini ialah dunia tempat berpenat, akhirat tempat berehat. Jadi memang kita akan rasa penat menghadapi tugas-tugas kita, tapi yakinlah nanti satu hari insyaAllah Allah akan balas dengan kenikmatan dan kerehatan yang kekal dan abadi. Okey, sebelum saya akhiri sesi kita hari ini, saya ada sangkap pantun istimewa untuk rakan-rakan hebat depan saya. Okey, di medan maya kita bertemu, berkongsi cerita beramah mesra. Pulanglah nanti cikgu membawa ilmu, binalah bangsa, bina negara. Terima kasih. Alhamdulillah. Si ada pantun. Itu yang menarik tu. Okey, cikgu. Cikgu Azila, silakan. Okey, terima kasih. Saya selalu berpegang macam Cikgu Afian, dia ada di falsafah, saya juga ada juga. Bagaimana kita nak berjaya, apa yang saya pegang ialah jika kita jatuh kerana angkara manusia, kita bangkit semula kerana Allah. Berlari dalam track sendiri tanpa mengganggu track orang lain. Kita berlari dalam track kita boleh tengok kawan kita sebelah, biarkan dia potong, jangan sekali kita pintas kaki dia. Umpamanya kalau kita berlari, kan, kita lomba lari dalam track kita, kalau nak masuk tempat orang, jangan kita pintas je. Kalau dia jatuh, kita pasti jatuh. Kalau kita nak naik, pastikan kita berdiri atas kaki kita. Kalau kita berdiri atas menindas orang lain, apabila orang tu akan berpaut pada dia, kita akan jatuh. Bangkit semula. Dan kalau Cikgu Alfian ada pantun, saya ada lagu. Sentiasa memegang keramat lagu kita. Apa yang kami janji, tunai tetap kami tunaikan. Okey, itu lagu kita. Lagu kita adalah kami guru Malaysia. Kita mesti tunaikan apa yang kita janji. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Alfia, Cikgu Azlinda atas kata-kata semangat yang sangat memberasakan. Okey, dengan variasi, ada pantun, ada nyanyian. Okey, jadi saya lihat ramai yang ada masih lagi bertanyakan soalan. Okey, ada yang memberikan pandangan, tapi kita minta maaf sangat-sangat sebab kita okey, Cikgu Alfia. Okey, baik. Jadi kita minta maaf kita tak dapat nak cover secara keseluruhannya hari ini, tapi tak bermaksud kita end video meet hari ini kita akan tamat
baik, mungkin kita, pada hari yang lain, okey, pada masa yang akan datang, okey, kita boleh berkongsi lagi macam ni, okey, sangat berguna, saya sangat suka. Dan dengan kesempatan ini saya sebagai pengerusi untuk program bengkel kita pada hari ini, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Alfian, Cikgu Azlinda kerana sudi bersama-sama kita pada hari ini. Mereka ini bukan calang-calang mereka ini. Mereka ni sangat, saya percaya sangat busy, tapi sudi melayan kami yang sekecil ini saja mungkin. Okey. Jadi terima kasih juga kepada semua AJK yang bertekun selumur selama 1 minggu ni. Okey. Sangat persediaan yang sangat apa orang kata rushing, okey, tapi akhirnya kita berjaya, alhamdulillah. Dan semua peserta-peserta, okey, tetamu yang hadir pada hari ini, terima kasih kerana anda juga telah menjayakan kita punya program pada hari ini. Saya dimaklumkan kita full pack 100 lebih, ada 100 lebih lagi, tapi kita boleh masuk kat sini 100 je. Tapi macam saya cakap, jangan risau, okey, kita akan insyaAllah kita akan buat lagi. Ini bukan perakhirannya. Sebab ilmu itu kita kena sentiasa belajar, okey, dan orang kata pendidikan sepanjang hayat. Baik, semoga kita menjadi cikgu yang hebat, manusia yang hebat. Dan dengan ini juga saya mendoakan kita semua berada dalam keadaan yang sihat, okey, dengan keadaan kita di dalam pandemik ini. Saya harap semua berada dengan sihat dan supaya kita boleh meneruskan perjuangan kita untuk anak-anak murid kita. Baik, jadi itu saja daripada saya. Okey, Adiba mungkin nak tambah sikit sebelum tutup ni. Okey, Fizi dah cakap banyak dah rasanya. So saya pendekkan masa. Okey, terima kasih banyak kepada Cikgu Alfian dengan Cikgu Azlinda di atas perkongsian yang sangat banyak hari ni sebenarnya kan yang kita dapat. Betul. Jadi insyaAllah tinggal kita je nak aplikasikan dalam setiap kita punya pengajaran. Okey. Boleh. InsyaAllah. Okey, jadi jika ada tersilap mana-mana aspek, okey, tersilap bahasa, maafkan kami. Okey, kami menyusun 10 jari. Kami harap inilah yang terbaik kami mampu menyajikan anda semua. Jadi terima kasih sekali lagi kepada panel jemputan kita, Cikgu Alfian dan juga Cikgu Azlinda. Terima kasih juga kepada rakan moderator saya, Nur Adiba. Okey. Terima kasih Fizi. Jadi terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita jumpa pada hari yang lain. Okey. Terima kasih semua. Jadi sebelum beredar, okey, mungkin siapa yang belum isi lagi kehadiran, okey, boleh isi dulu. Alright, selepas dah isi tu kita boleh bersurai. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu Alfian. Terima kasih Cikgu Azlinda. Okey, terima kasih Bye-bye. semua. Bye-bye. Terima kasih semua. Sama-sama. Sama. Bye-bye. Hafal lagu. Tahniah. Terima kasih semua. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Terima kasih. Lambat masuk tapi akhirnya dapat juga. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih atas ilmu yang diberi. Terima kasih Terima kasih kerana hadir. sudi datang. Terima kasih. Jumpa lagi semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Sharifah, okay, yang berjaya menjalankan kita punya program dengan lancar pada hari ini. Terima kasih kepada Mira yang buat poster yang sangat cantik. Dan terima kasih kepada semua. Kak Alia, Kak Alia, terima kasih kerana dapat menjemput panel yang hebat. Okay, panel-panel yang hebat. Terima kasih kepada penolong saya, naib pengurusi saya, Kak Wan. Terima kasih Kak Wan. Okay, terima kasih semua. Sekarang marilah kita pergi ke rumah jiran. Marilah kita pergi ke bengkel seterusnya. Kita tak ada ambil gambar ramai-ramai tadi. Easy Adiba, good lah korang. Nervous, ketar-ketar. Alhamdulillah ya Allah. Ambil gambar pula kan tak sempat. Oh, tadi saya dah kurang dah. Itulah.
Mana kita nak masuk link mana ni? Jiran sebelah punya. Tengok dekat ni dalam grup dah share kan? Dalam grup aja. Okey.